Assalamualaikum. Hari ini saya akan mempersembahkan kajian tindakan. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan kemahiran mengenal pasti fokus 1 F1 dan fokus 2 F2 dalam penulisan rumusan. Kajian ini berdasarkan kepada 3 orang guru iaitu Puan Siti Marziah binti Muhammad Dito, Puan Rosita binti Baharun dan Puan Suhaida binti Zakaria daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Keliampau. Baik, kajian ini berkisar permulaannya daripada refleksi PDP yang lalu. Selesai pembelajaran teknik penulisan rumusan 4EF, saya telah menguji pemahaman murid dengan memberikan latihan rumusan yang meminta mereka menyenaraikan F1 dan F2 daripada bahan petikan dan bahan grafik. 2 orang, 11%, telah berjaya mengenal pasti 4 F1 dan 1 F2. Manakala 6 orang, 33%, telah berjaya mengenal pasti 3 F1 sahaja. Bagi seramai 10 orang, 56% gagal mengenal pasti F1 dan F2. Oleh itu, 10 orang murid yang belum mampu mengenal pasti F1 dan F2 ini perlu diberikan bimbingan tambahan atau intervensi yang bersesuaian. Selain itu, saya juga perlu memikirkan kaedah PDPC yang lebih berkesan agar murid yang memiliki kecerdasan berbeza dapat dibimbing untuk mengenal pasti F1 dan F2 dalam penulisan karangan. Selepas kajian ini selesai dijalankan, murid-murid diharapkan akan mencapai objektif berikut. Objektif umumnya ialah meningkatkan peratus lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM 2022. Manakala objektif khususnya ialah murid dapat mengenal pasti F1 dan F2 dalam bahan 1, bahan 2 rumusan. Baik, kumpulan sasar bagi kajian ini ialah pelajar tingkatan 4. Kumpulan 1 ialah 8 orang berkebolehan sederhana, manakala kumpulan 2 10 orang berkebolehan lemah. Baik, saya juga meletakkan pelaksanaan tindakan Pelaksanaan tindakan bermula pada 29 bulan 3 2021, perbincangan awal, hinggalah kepada ujian pra, penerangan, bahan edaran teknik menulis rumusan, ujian pos 1 iaitu alat kajian bahan rumusan, 12 April 2021 ujian pos 2 alat kajian bahan rumusan, 14 April 2021 ujian pos 3 alat kajian bahan rumusan, 16 bulan April 2021 perbincangan penulisan dapatan kajian, dan pada 22 Mei 2021 ialah perbincangan rumusan kajian. Baik, langkah pelaksanaan. Guru memperkenalkan kaedah akronim kepada pelajar dan menerapkan kaedah akronim dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan topik yang dipilih. Pelajar diberikan satu frasa berdasarkan huruf pangkal untuk mengingati fokus yang terdapat dalam petikan dan bahan. Pelajar mesti memahami konsep dan maksud huruf pangkal yang digunakan. Kajian ini telah dijalankan berdasarkan beberapa prosedur yang perlu dipatuhi seperti berikut. Langkah pelaksanaan tindakan. Tinjauan awal terhadap masalah yang telah dikenal pasti dalam kajian tindakan melibatkan satu instrumen iaitu ujian pra. Ujian pra merupakan satu set soalan rumusan yang mengandungi petikan dan bahan grafik mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4. Pelajar diminta menuliskan pendahuluan, fokus 1 dan 2 dan kesimpulan. Baik, pelaksanaan penggunaan kaedah akronim dalam mengenal pasti fokus 1 dan fokus 2 dalam rumusan. Jadi ada beberapa langkah yang telah dijalankan. Langkah 1 ialah perlu dilakukan oleh pelajar adalah langkah persediaan. Pada peringkat ini, guru akan menentukan tujuan yang diharapkan dan dapat dicapai. Guru juga akan memberitahu pelajar tentang tujuan yang diharapkan dan dapat dicapai dalam pembelajaran tersebut. Hal ini agar pelajar memahami tujuan yang akan dilakukannya. Guru memilih 18 pelajar sebagai responden untuk ujian pra yang disediakan. Langkah kedua, langkah seterusnya ialah mengajar topik iaitu rumusan tanpa penggunaan kaedah akronim bagi mengenal pasti fokus. Pelajar berbincang mengenai bahan rumusan dan menuliskan jawapan rumusan dalam buku latihan.
Baik, langkah ketiga, kemudian pelaksanaan ujian pra dilakukan iaitu pelajar menjawab soalan rumusan yang disediakan oleh guru. Tujuan bagi melihat tahap pencapaian awal murid. Langkah 4, seterusnya guru memperkenalkan penggunaan kaedah akronim yang telah diperkenalkan oleh Cikgu Haslinda Nur Ismail. Namun begitu kami telah mengubah suai teknik asal iaitu kaedah akronim pukulan C mengikut kesesuaian tahap pencapaian pelajar di sekolah kami. Guru mengedarkan kad akronim kepada pelajar. Guru menyampaikan pengetahuan sebelum melakukan teknik akronim. Guru terlebih dahulu menerangkan teknik menjawab soalan rumusan kepada pelajar dalam kelas. Kemudian pada masa yang sama, guru menjelaskan kaedah akronim untuk memudahkan pelajar mengingati cara mengenal pasti fokus dalam bahan. Pelajar perlu menjawab, membaca petikan dan mencari fokus berpandukan kata kunci akronim. Baik, ini adalah kad akronim yang kami bina berdasarkan kepada kesesuaian dengan pelajar-pelajar kami. Kaedah mengenal pasti fokus 1, F1 dan fokus 2, F2 dalam rumusan. Akronimnya ialah SAKITS. Kata kuncinya S untuk sebab. Kata sinonim yang sama dengan sebab ialah faktor, alasan dan punca. A, akibat. Sinonimnya ialah kesan, implikasi, impak, natijah, kepentingan, manfaat, faedah, kebaikan, kelebihan. K untuk kekangan. Sinonim dengan masalah, halangan, rintangan, aral. I untuk inisiatif, langkah, cara, usaha, tindakan, kaedah. T untuk tamsil, sinonimnya ialah contoh seperti misal. S untuk sifat, ciri, kriteria dan bentuk. Pelaksanaan penggunaan kaedah akronim dalam mengenal pasti fokus 1 dan fokus 2 dalam rumusan. Langkah yang kelima, seterusnya guru mengadakan ujian pos untuk menguji kemahiran pelajar menggunakan akronim. Baik, dapatan kajian ujian pra. Ini adalah data awal, data awal dan data proses. Baik, seterusnya. Analisis keputusan ujian pra. Ujian pra telah dilakukan bagi meneliti tahap pencapaian semasa pelajar. Hasil daripada dapatan pencapaian pelajar 4 efektif daripada 18 pelajar dalam ujian pra ditunjukkan dalam jadual 2. Tetapi untuk menjelaskan lebih mudah untuk ujian pra, saya buatkan satu lagi jadual. Baik, ini adalah dapatan daripada ujian pra. Dapatan daripada ujian pra. Baik, berdasarkan keputusan pelajar dalam ujian pra yang telah dijalankan ini, didapati bahawa hanya satu pelajar 6% sahaja yang mendapat markah tertinggi iaitu 14 markah. Secara terperinci, terdapat 9 pelajar 50% mendapat 1 hingga 4 markah, 6 pelajar 33% mendapat markah 5 hingga 8 markah dan 2 pelajar 11% mendapat 9 hingga 12 markah. Baik, keadaan ini ditunjukkan dengan graf dapatan ujian pra. Jadi nampak di sini bagaimana 9 pelajar mendapat 1 hingga 4 markah, manakala hanya 1 pelajar mendapat 13 hingga 16 markah. Baik. Statistik ini menunjukkan pemahaman pelajar mengenal pasti fokus dalam rumusan tanpa menggunakan kaedah akronim masih lagi lemah. Didapati pelajar agak keliru untuk mengenal pasti fokus soalan dalam rumusan. Melalui pemerhatian, guru semasa menjalankan proses pembelajaran mendapati pelajar tidak berasa seronok sepanjang proses dan tidak bermotivasi untuk menjawab soalan yang diberikan. Sebagai bukti, hanya satu pelajar mencapai markah cemerlang. Pelajar lain masih kategori lemah iaitu markah 1 hingga 12. Baik, dapat dirumuskan di sini berdasarkan markah dalam ujian pra, tahap penguasaan pelajar untuk mengenal pasti fokus soalan masih lemah. Pelajar merasa keliru dan kurang bersemangat meneruskan pelajaran. Baik, analisis keputusan ujian pos. Okey, ini adalah analisis keputusan ujian pos. Okey. Baik, untuk memudahkan kita akan lihat satu jadual. Di sini iaitu analisa dapatan ujian pos. Kita kategorikan pelajar yang mendapat markah 1 hingga 4, 5 hingga 8, 9 hingga 12 dan cemerlang 13 hingga 16. Didapati
daripada jadual ini, daripada dapatan ini, okey, tiada pelajar yang mendapat markah 1 hingga 4 dan juga markah sederhana 5 hingga 8. Sebaliknya, pelajar telah mendapat markah, okey, 7 pelajar mendapat markah 9 hingga 12, iaitu sebanyak 39%, dan 11 pelajar mendapat markah antara 13 hingga 16, iaitu sebanyak 61%. Baik. Okey, seterusnya. Okey, ditunjukkan daripada jadual graf dapatan ujian PROS. 11 pelajar mendapat markah 13 hingga 16. Manakala 7 pelajar mendapat markah 9 hingga 12. Baik, analisis dapatan ujian POS. Okey, saya dah bacakan tadi. Okey, didapati tiada pelajar yang mendapat markah 1 hingga 4 dan markah 5 hingga 8. 7 pelajar mendapat markah 9 hingga 12, manakala 11 pelajar mendapat markah 13 hingga 16. Baik, di sini ada 4 pelajar sebenarnya yang mendapat markah tertinggi, iaitu 16. Baik, seterusnya. Berikut adalah perbandingan hasil dapatan analisis markah bagi ujian pra dan ujian pos, ditunjukkan dalam jadual 6 di bawah. Baik, kalau kita perhatikan di sini berlaku peningkatan pencapaian markah keseluruhan, di mana tiada pelajar yang mendapat markah lemah antara 1 hingga 4 maupun sederhana hingga 5 hingga 8 berbanding pada masa ujian pra. Okey, seterusnya. Ini juga ditunjukkan oleh graf garis yang kami bina. Okey, di sini nampak perbezaan yang ketara di antara pencapaian ujian pra dan ujian pos. Didapati markah ujian pos sangat bagus berbanding dengan markah ujian pra. Baik, daripada graf 3 di atas menunjukkan pencapaian bagi setiap responden dalam ujian pra dan ujian pos. Markah yang diperolehi oleh semua pelajar meningkat pada ujian pos yang ketiga, yang dijalankan setelah kaedah akronim dilaksanakan. Instrumen ujian pra dan ujian pos dilakukan sebelum dan selepas kaedah dijalankan. Dalam kajian ini memfokuskan kepada soalan rumusan. Soalan rumusan merupakan soalan bahagian C kertas 2 SPM. Daripada hasil dapatan dalam ujian pra dan ujian pos, dibuatkan satu perbandingan untuk melihat akan kemajuan pelajar dalam penggunaan kaedah akronim semasa pembelajaran. Didapati bahawa terdapatnya peningkatan yang amat ketara di antara ujian pra dan ujian pos yang telah dijalankan. Dalam ujian pra, hanya satu pelajar iaitu 6% daripada 18 sampel pelajar yang dipilih telah mendapat markah di antara 13 hingga 16. Walau bagaimanapun bilangan pelajar yang mendapat markah 13 hingga 16 dalam ujian POS adalah 11, iaitu 61% daripada sampel pelajar yang dipilih. Baik. Melalui pemerhatian guru, pelajar lebih bersemangat dan lebih seronok sepanjang proses pembelajaran kerana pelajar cuba untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru dan pelajar bersungguh-sungguh menggunakan akronim bagi mengenal pasti fokus dalam rumusan. Hal ini dapat dibuktikan melalui motivasi pelajar untuk menjawab soalan rumusan dan pelajar dapat mengenal pasti fokus soalan berdasarkan kata kunci dalam akronim yang telah diajarkan kepada pelajar. Hal ini telah menunjukkan keberkesanan penggunaan kaedah akronim dalam pembelajaran terutama dalam mengenal pasti kata kunci ataupun fokus soalan. Justru penggunaan akronim dapat membantu pelajar meningkatkan prestasi kemajuan dalam akademik terutamanya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu SPM. Rasional pelaksanaan penggunaan kaedah akronim dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Penggunaan akronim dalam pembelajaran Bahasa Melayu dapat memudahkan pelajar untuk mengenal pasti fokus soalan dan dalam menjawab soalan rumusan. Akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata atau beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.
Kaedah akronim ini mempunyai hubungan yang erat dengan kemampuan mengingat kata kunci fokus dalam soalan kerana menggunakan akronim yang dekat dengan pelajar iaitu SAKITS. Dalam proses mengingat, bukan sekadar merakamkan maklumat dalam ingatan, malah maklumat tersebut perlu dikeluarkan. Kemahiran mengingat ialah proses pembelajaran berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan ria dengar dan lihat yang baik. Kemahiran mengingat ialah proses mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta selepas beberapa ketika. Justru diharapkan kaedah akronim ini dapat membantu pelajar dalam mengingati perkara ini dengan lebih mudah dan dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam menjawab soalan rumusan. Baik, masuk kepada refleksi kajian. Setelah menggunakan pendekatan dan kaedah akronim dalam pengajaran dan pembelajaran, didapati pencapaian serta kebolehan yang dipaparkan oleh pelajar amat memberangsangkan. Pada peringkat awal, terdapat 15 pelajar yang tidak mampu untuk mengenal pasti fokus 1 dan fokus 2 dengan baik. Tetapi pada ujian pos ketika, masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan kaedah akronim. Berlaku peningkatan markah daripada 0 kepada 9 hingga 12 markah. Pelajar berasa lebih mudah untuk mengenal pasti fokus semasa menjawab soalan rumusan. Kesimpulannya, kaedah akronim berjaya membantu pelajar mengingat kata kunci bagi mengenal pasti fokus soalan rumusan bahasa Melayu. Oleh itu, kaedah ini boleh digunakan agar pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih mudah dan menarik minat pelajar belajar kerana merasakan rumusan sebagai topik yang mudah untuk dijawab. Cadangan tindakan lanjut. Kajian ini membuktikan kaedah akronim dalam mata pelajaran bahasa Melayu merupakan satu kaedah yang sesuai dilaksanakan kepada murid-murid lain untuk membantu murid mengenal pasti fokus 1 dan fokus 2 semasa menjawab soalan rumusan. Oleh itu, bagi mendapat data yang lebih jitu, kajian perlu dikembangkan lagi kepada semua pelajar tingkatan 4 di SMK Kelian Pau. Akronim ini juga boleh digunakan dalam kajian lapangan teknik penulisan karangan A bagi membantu pelajar mengenal pasti fokus bahan 1 dan bahan 2. Kaedah akronim ini juga boleh dikembangkan untuk kajian tindakan bagi teknik penulisan rumusan dan ringkasan menengah rendah. Baik, sekian saja untuk persembahan kajian tindakan saya. Sekian, terima kasih.